sihat ke? Masih lagi bergerak, masih boleh bercakap tu. Alhamdulillah boleh kita sihat juga. Sakit apa tu? Jantung lemah, tak nafas sikit. Bila buat pergerakan banyak dia akan jadi letih lah. Tadi tutup kipas pun dah macam nak pingsan lah. Sampai tak boleh tahan makan pil ubat bawah lidah tu. Yang berdebar tu dia akan soft sikit. Buat rawatan di hospital selama seminggu. Dulu dah pernah kena semput dalam bulan 2 tu. Rasanya macam semput. Pergi buat check up, doktor tahan. Check in selama seminggu, doktor kata jantung. Baru tahu. Selama ni ahli ekspedisi orang kena wild atau pentas rock. Sekarang dah terbatas. Wallahualam, ini semua Allah Ta'ala dah atur lah. Mungkin dia suruh kita berehat lah. Tak semestinya berehat seterusnya, tapi terbatas sikit lah. Kita limit lah. Kalau ada rezeki, jalan lah. Kalau Allah Ta'ala takdirkan tak boleh buat apa, kita belajar redha lah. Nak belajar redha ni yang payah ni. Macam mana nak redha dengan ketentuan ni. Kita semua kan dijadikan dalam adventure yang dulu begitu, makin lama makin baik. Dulu mungkin orang nampak begitu. Tapi tak akan kekal lah selama-lamanya. Tapi Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala bagi satu jalan yang lebih baik lah. Mudah-mudahan kekal lah sampai akhir hayat. Terima kasih kepada kerja. Terima kasih kepada kawan-kawan yang datang. Macam-macam bantuan diberi pada hari ini. Bukan saja keperluan harian, dari perubatan pun ada. Saya ucapkan terima kasih. Dan teruskanlah doa. Bukan untuk diri saya juga. Doa untuk sahabat-sahabat kita yang kat luar sana yang masih sakit, yang sedang sakit. Semoga Allah Ta'ala bagi kesembuhan kepada semua. Kita doa seluruh umat supaya Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayat kepada semua untuk kekal dalam hidayat. Amin, insyaAllah. Harapannya sekarang? Semua yang sakit nak mengharapkan kebaikan. Saya mengharap baik. Dan juga doa-doa daripada semua. Hari ini kita minta doa. Mungkin secara Allah kabulkan doa. Mana tahu siapa-siapa yang mendoakan doa, Allah Ta'ala pilih doa dia. Malaikat pun mengaminkan, insyaAllah. Apa saja yang ada kat kita ni semua bukan kita punya, ni Allah punya. Jadi kalau Allah kata dia nak ambil balik, siapa kita nak larang-larang? Tapi Allah tu tak pernah kejam. Dia ambil yang ini, dia bagi benda lain. Tengok apa benda rezeki yang dia bagi, apa hikmah dia. Kita kena kaji yang itu. Tak boleh apalah nasib aku. Tak boleh macam tu. Kenapa lah apalah nasib? Inilah nasib dia, inilah dia yang Allah bagi. Dugaan dia. Kalau Allah tak duga, mungkin saya akan leka. Mungkin saya akan lalai. Saya tak ingat apa-apa. Saya rasa semuanya okey, dunia ni aku yang punya. Ini Allah bagi kita sedar tu maknanya apa? Bukan dia sayang kat kita ke? Sayang kat kita. Saya kena tengok macam tu. Kalau tidak, saya rasa saya akan kecewa dah lama dah. Semula tu bila tengok, alamak kaki aku, tadi saya tengok kat gambar tu kan. Saya tengok, alamak, Tuan punya badan sendiri tengok mungkin rasa sedih ke. Daripada hilang jari yang kecil, jari 2, 3 dengan 4 dan jari ibu jari. 3 kali buat. Selama semua proses tu, sekali pun saya tak rasa sedih. Semangat, tak pernah negatif. Saya selalu rasa positif, kata tak apa, hilang 1 jari, aku ada 4 lagi jari. Hilang 3 jari, Allahuakbar, tak apa, aku ada 1 lagi jari. Hilang ibu jari ni, tak apa, saya ada tumit. Hari Ahad itu saya pergi hospital, doktor tu dia tengok je, dia kata jalan penyelesaian ialah kita kena potong bawah lutut. Saya memang terduduk. Sebab saya fikir macam-macam dah aku usaha, tapi akhirnya nak kena potong juga. Memanglah menangis, tapi duduk fikir balik. Lepas ni jalan pakai walker, lepas ni akan cari kaki palsu. Jadi habis dunia aku ni, tak ada. Ini dunia baru yang Allah bagi, nak bagi mula. Bukan reset satu dunia, saya pun dah kena reset juga. Mungkin apa benda dulu-dulu yang kita manusia kan, apa yang saya punya silap dulu ke, lalai dulu ke, apa semua ni Allah bagi. Bukan pengajaran, tapi nak bagi tahu aku sayang kat kau. Tak pernah sedih pasal qada dan qadar yang dah Allah susun untuk saya. Pesanan pada orang lain yang menghadapi benda yang sama, mereka dah tentu down. Sekuat Bat menghadapi ini, apa kata semangat kepada mereka? Percayalah Allah tu tak pernah kejam.
Tak pernah, tak ada dalam sifat dia kejam lah. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Tak pernah. Bila dia hilangkan kita punya kaki, kita susah nak jalan, itu dia kejam ke? Tidak. Bukan dia kejam. Dia nak bagi rezeki lain kat kita. Apa rezeki kita? Kalau bukanlah rezeki untuk berjalan, kalau rezeki pahala kita naik, bahu kanan ni berat macam ni, takkan seronok kita bawa ke akhirat? Allah, beratnya, banyaknya pahala aku. Itu yang saya nak. Tak apalah. Kita dah merasa dunia. Apa yang Allah nak bagi, apa saja penyakit, janganlah saya sekali kata, ya Allah, kenapalah semua ni kena ke aku. Patut kita cakap, Alhamdulillah semua benda ni kena ke aku. Supaya aku sedar dengan nama Allah, tulus ikhlas. Itu yang saya rasa. Andai kau pergi, kaki memang jari saya dah pergi dah, tak boleh balik. Seperti mana kau dan mentari, pengemis ini meminta serangkaian cahaya padamu ya Allah. We Are One punya intention sebenarnya to reach out. Dalam pandemik sekarang ni kan, kami akan terus menerus bantu sesiapa yang affected lah. Kita dah serve gelandangan. Pak Ayub dari Irama, dia telah membawa cerita-cerita artis-artis kita yang telah banyak berjasa dengan kita, yang memberi kita hiburan affected by pandemic. Mereka dah berjasa. Inilah maksudnya untuk kami membalas jasa mereka. We Are One team ni bukan NGO, tetapi apa yang rezeki Allah beri, sharing moment. We Are One tu ada gabungan saya dengan Dr. Zarina. Prioriti kita ada pada penggiat seni, gelandangan dan juga asnam-asnam yang lain lah. Minggu lepas di Johor Bahru, kita telah melawat Jad Redor Bun, Rosli Mualim Sweet Charity, Abang Predo, Malik Jabazat dan beberapa parti Johor, tempatan Johor. Dalam dekat hampir 2 tahun penggiat seni tidak ada pendapatan. Alhamdulillah, bila saya dengan We Are One, mana mereka buat ada dana, kita sama-sama bergabung. Kita gandingkan dengan Hidayat TV. Hidayat TV mencari penggiat-penggiat seni yang terkesan, menjadi tetamu. Ada kalangan selebriti yang dia sebenarnya dalam kesusahan, tapi dia tak nak dipublicitikan. Ada artis tu yang kita tidak tahu kan, dia susah. Mungkin ada yang malu, segan. Ada juga. Kita bagi juga, kita tak ada bawa ke media. Itu hak masing-masing kan. Saya tidak dapat mengalami mereka, tetapi kita tetap dengan niat kita untuk membantu. Kita dalam industri. Kalau kita wawarkan begini, mungkin ada yang nampak, dia boleh telefon kita lah. Jika ada mana-mana artis yang terkesan ataupun kawan dia tahu artis yang terkesan, dia boleh info kita lah. Kita cuma berusaha berkongsi konten-konten yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikuti kami setiap Sabtu 9:30 malam di Facebook Hidayat TV Malaysia. Ada kandungan khas seperti ziarah artis. Semasa kami buat live dan kami buat posting di Hidayat TV, kami memohon sumbangan orang ramai juga untuk infak. Untuk kerja-kerja dakwah, menolong selebriti-selebriti yang sekarang ni tengah tersepit sakit dan sebagainya. Kami dah pun mula dengan Abang Nas sendiri menziarah ahli ekspedisi dan juga Bad Indigo, menyampaikan sumbangan orang ramai tersebut. Alhamdulillah, itu ada satu benda yang sangat-sangat saya bersyukur dapat lakukan. Rasa ketenangan, kebahagiaan tu memang lain sangat-sangat. To be honest lah, memang sangat terkesan. Masa yang first kita kena PKP tu, saya dihalau dari rumah. Masa tu belum bertemu jodoh lah. Dihalau dari rumah sebab tak mampu nak bayar. Time tu memang masa tu menyanyi kelab-kelab malam, hotel apa semua kan. So bila kita kena PKP tu, semuanya dihentikan. So, saya pun tak ada pekerjaan. Saya cuba bantu kawan-kawan buat apa yang patutlah, apa yang boleh untuk saya sara hidup sebab saya dengan anak. Setakat nak bayar duit bil api, air saya masih mampu. Rumah je saya tak mampu. So setelah 6 bulan tu tak boleh nak buat apalah, tuan rumah suruh keluar juga. So saya menumpang kat rumah kakak. Dah tak ada apa juga, semua aktiviti tu dah tergantung. Kita kena PKP balik. Banyak benda yang kita tak boleh nak buat. Tak boleh nak keluar, tak boleh nak jumpa orang. Saya sebenarnya ada perancangan nak buat single pun tak berjalan dengan lancar. Dalam pada masa yang sama Allah turunkan ujian tu, saya bertemu jodoh. Adalah tempat berlindung, tetapi diuji lagi dengan kesakitan yang suami saya hadapi. Biarlah kita sebagai isteri kenalah bagi dia semangat. Dia tak kuat sangat sebenarnya. Dia cuba. Kadang-kadang tu memang dia down sangat-sangat. Kita cuma boleh bantu dari segi bagi dia motivasi. Ingatkan dia yang anak-anak dia masih perlukan dia. Dia masih ada family yang sayangkan dia. So dia kena kuat semangat. Kalau dia tak kuat dari segi mental, fizikal dia, apa-apa jadi kalau dia sakit, benda tu akan makan diri dia. Dia kena kuat. Bukan sekadar dia je mesti kuat, Ashira pun kena kuat. Ditimpa satu ujian daripada tahun lepas, berturut-turut menimpa saya. Bila saya bertemu jodoh dengan dia, belum sempat merasa nikmat perkahwinan. Ini perkahwinan kedua saya dengan Bad. Dia ditimpa sakit macam tu. Jadi saya kena kuat. Saya punya mental pun saya kena kuat. Dan kadang-kadang saya tak nak tipu lah. Saya memang tak kuat. Rasa macam
Ya Allah, kenapalah semua benda ni jadi dekat saya. Aku bahagia sekejap. Lepas tu, ada lagi benda lain. Berat. Beban pada saya. Saya kena jaga dia, kena bagi dia semangat, sedangkan diri saya sendiri masih mencari kebahagiaan tu. Saya masih mengharapkan sesuatu yang baik berlaku dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur jugalah, dia selalu ingatkan Allah tu sayang kat kita. Bila dia sayang, dia ingat kat kita, dia bagi kita ujian. Kadang-kadang saya punya anxiety agak teruk juga. Kalau malam susah nak tidur, rasa macam nak mengamuk. Apa ni? Apa benda hidup? Kenapa hari-hari aku macam ni? Macam geramnya nak berjerit. Saya rasa macam nak hampas semua barang. Tapi saya istighfar, saya ya Allah janganlah. Terus saya agak terus, alhamdulillah benda tu beransur sedikit demi sedikit lah. Cuma kadang-kadang masih terasa beban dan kesedihan tu susah sikit nak kontrol lah. Tapi cuba untuk kuatkan depan dia, saya tak nak tunjuk lah. Kebahagiaan yang Ashira cari tu ada, bukan kat sini, kat syurga. Dunia adalah platform untuk ujian. Segala ujian ada. Dah senang, baru nak senang sikit, susah balik. Sebab ini dunia. Kalau yang tak ada ujian langsung kat syurga nanti, itu bahagia sepanjang masa sampai ke akhirnya. Dunia tetap akan ada benda ni semua. Jadi antara Bad dengan Ashira sama-sama memerlukan, nampak kat sini keselasian. Dia perlukan Ashira perlukan dia. InsyaAllah lah. Sampai ke jannah. InsyaAllah.